Okay, kita masih ada 1 minit lagi. Jadi kita tunggu lagi rakan-rakan kamu. Pukul 11 tepat kita akan mula untuk PTPR hari ini. Okay, jadi kita sudah sampai pukul 11. Jadi selamat datang semua murid ke PTPR Matematik kali ke-17 secara online dalam Google Meet. Jadi hari ini kita akan sambung belajar satu topik yang terakhir dalam bab 5, ungkapan algebra yang melibatkan operasi asas matematik. Jadi operasi asas matematik adalah sama seperti yang kamu telah belajar daripada awal tahun ataupun daripada sekolah rendah kamu. Dia adalah tentang tambah, tolak, darab, bahagi. Dan sekarang ni dia melibatkan ungkapan algebra. Kalau murid-murid masih ingat apa yang kita telah belajar pada hari Rabu yang lalu, ungkapan algebra adalah yang apa yang kita telah belajar, yang kamu boleh nampak yang dekat bawah ini, 3S ini tambah 5Y, ini adalah satu ungkapan. 3S tambah 5Y tambah 8S tolak Y tolak 9, ini juga adalah satu ungkapan. Okay, jadi dekat sini kita akan satu demi satu kita pergi lihat daripada tambah, tolak, darab dan bahagi bagi ungkapan algebra dan macam mana kita menyelesaikan soalan sebegini. Okay, jadi kita lihat dekat sini bagaimana anda menambah dan menolak dua atau lebih ungkapan algebra. Apabila menambah dan menolak dua atau lebih ungkapan algebra, kumpulkan sebutan serupa dahulu. Kemudian tambah atau tolak sebutan serupa itu. Jadi ini adalah langkah-langkah dia. Tengok kumpulkan. Ini adalah pertama. Kemudian tambah ataupun tolak sebutan yang serupa. Okey, jadi kita lihat kepada contoh 8. Kita lihat kepada contoh 8. Okey. Pertamanya dia katanya pemuda setiap yang berikut. Okey. Jadi mula-mula kamu akan nampak dia akan uraikan, dia akan selesaikan kurungan. Jadi cara macam mana kita selesaikan kurungan ni? Okey. Cikgu akan conteng-conteng dekat sini lah. Kita gunakan merah lebih jelas. Okey, jadi murid-murid okey, sekejap Okey, jadi kita lihat. Seperti yang dekat sini, kita nampak di sini ada kurungan. Okey, depan kurungan ini kalau dia tidak ada apa-apa, bermaksudnya dia adalah positif. Jadi sekarang ini sebenarnya kurungan itu kita bukan hilangkan dia macam itu saja. Okey, yang macam depan 3 ini, depan 3 tak ada positif negatif, bermaksudnya dia juga adalah positif. Jadi that's why kenapa di sini dia adalah positif. Sebenarnya di sini dia adalah positif. Kenapa dia adalah positif? Positif darab dengan positif. Positif darab dengan positif dekat belakang ini positif ni. Jadi itulah kenapa kurungan dia diselesaikan. Sama juga yang dekat belakang ni,
Yang depan 8 ni dia kalau tak ada biasanya dia adalah positif. Jadi positif, positif, positif. Positif darab dengan negatif, negatif. Lepas tu positif darab dengan negatif, negatif. That's why kamu akan nampak bagaimana semua tambah tolak ini datang. Ya, kalau kamu lihat sebegini dia macam dia terus salin daripada atas. Sebenarnya dia bukan berlaku macam tu. Dia adalah berlaku sama seperti yang cikgu telah bagi contoh dekat sini. Positif, positif, positif. Positif, positif, positif. Itu adalah cara kita dapat. Itu adalah cara kita dapat. Okay? Jadi, lepas tu kamu akan nampaklah setiap tepang itu adalah bersama dengan belakang. Kamu lihat. Kalau cikgu gariskan. Yang ini, yang tambah 5Y, lepas tu tambah 8S, tolak Y dengan tolak 9. Okay, dia dengan depan tu dia adalah gabung sebenarnya. Dia adalah gabung. Okay, macam mana katakan dia adalah gabung, kamu lihat. Tambah 3S dia saling. Lepas tu tambah 8Y dia saling juga. Lepas tu tambah 5Y. Lepas tu tolak Y, tolak 9. Untuk soalan A ini mungkin kamu tidak nampak dengan jelas sangat. Jadi dia kumpulkan S dengan S boleh tambah dengan tolak. Y dengan Y pun boleh tambah dengan tolak. Kamu lihatlah dia selesaikan macam ni. Jadi inilah jawapan akhir kelas. Jangan kamu pergi lagi 11 tambah dengan 4 tolak 9. Jangan. Ini adalah dalam bentuk yang termudah sudah. Ini adalah pemudahkan sudah. Ini dia sudah dalam jawapan akhir. Okay, jadi ingat. Ini adalah jawapan akhir. Ini adalah jawapan akhir. Murid. Jadi kamu jangan lagi selesaikan dia. Jadi inilah adalah apa yang dikatakan sebagai apa? Sebagai ungkapan algebra. Okay? Clear? Ini adalah ungkapan algebra. Jadi cikgu harap kamu boleh ingat. Okay, lepas tu kita lihat lagi untuk yang soalan B. Soalan B ini juga sama. Okay? Kalau cikgu kata ini tepan ini dia tak ada, bermaksudnya dia adalah positif. Tepan 12 pun tak ada, bermaksud dalam dia ini pun tepan adalah positif. Positif, positif, positif. Positif. Positif, negatif, negatif. Lepas ni pun sama. Positif, positif, positif. Positif, positif, positif. Dekat dalam sini, positif, ini negatif, positif, negatif. Negatif, positif, negatif. Negatif, negatif, positif. Jadi dekat sini cikgu harap kamu mesti tahu konsep ni. Cikgu tulis dengan U. Okay? Positif darab dengan positif adalah positif. Positif darab dengan negatif adalah negatif. Lepas tu negatif darab dengan positif adalah negatif. Lepas tu negatif darab dengan negatif adalah positif. Jadi itulah yang kamu mesti ingat. Ini adalah satu perkara yang kamu boleh guna. Kamu boleh gunakan dia sampai bila-bila sahaja dalam algebra. Dalam algebra. Selagi kamu belajar tambah, tolak, darab, bahagi, konsep darab antara positif dengan negatif, inilah dia. Okay, inilah dia. Okay, jadi ini adalah perkara yang kamu mesti ingat. Okay, jadi balik kepada
Okay, balik kepada sini. Okay, that's why kenapa ini negatif positif. Negatif positif negatif. Negatif positif negatif. Negatif negatif positif. Okay, jadi ingat dia macam dia darah ke dalam. Dia darah ke dalam. Okay, di sini juga sama. Okay, jadi ingat, lepas tu sudah selesai kurungan, kita baru susun. MN, kamu lihat. Seperti apa yang cikgu kata yang seperti atas tadi, tambah tolak tepang itu adalah ikut nombor yang belakang. Okay? Okay, lihat. Tolak negatif 10. Tolak ini, bukan tolak ini ya. Dia adalah ambil daripada sini. Tolak negatif, tolak 10 mn. Lepas tu, tolak 4p. Dia ambil daripada sini. Kalau kamu lihat, kedudukan yang ketiga sebenarnya dia adalah tambah kan. Kenapa sini adalah tolak? Jadi ini dalam menunjukkan bahawa yang tepang ini, dia ambil bersama dengan seluruh algebra ini. Dia ambil berseluruh. Jadi bila dia susun, ini adalah MN, ini adalah kumpulan P, ini adalah kumpulan nombor. Jadi 12 tolak 10, 2. Lepas tu negatif 4 tambah 7, negatif tambah 7, 3, 3 tolak 1. P ini dia tak ada nombor dekat depan, biasanya dia adalah 1. Okay, negatif 4 tambah 7, 3. 3 tolak 1, 2. Lepas tu 6 tambah 2, 8. Jadi ini dialah jawapan akhirnya. Jadi ini adalah bahagian cikgu harap kamu semua mesti pandai. Kamu semua mesti pandai. Dan kamu semua mesti dapat ambil perhatian dengan ini. Jadi untuk bahagian ini, cikgu akan ambil gambar supaya dia boleh jadi rujukan kamu. Dia boleh jadi rujukan kamu. Jadi cikgu padamkan supaya cikgu dapat teruskan. Dan seterusnya. Jadi kalau kamu lihat dekat tips pestari dekat tepi itu, ini dia lah. Negatif, positif, negatif. Negatif, positif, negatif. Inilah adalah satu contoh dekat sini. Jadi murid-murid dalam matematik, tempat yang selalu kita kata susahnya adalah dia ada banyak apa? Dia ada banyak peraturan seperti ini. Jadi apabila kalau kamu sudah biasa dengan peraturan-peraturan ini, cikgu sangat yakin kamu dapat jawab dengan baik sudah. Jadi berilah apa? Berilah kesabaran anda untuk belajar matematik. Terutamanya kalau kamu baru nak belajar matematik dengan baik, dia memang sangat mengambil masa kamu. Dia memang sangat membebankan kamu. Cikgu memang cakap macam tu. Kenapa? Kerana kamu kena tahu tentang semua apa? Kamu kena tahu tentang semua peraturan ni. Kamu lihat ini peraturan dia ini, kelas. Kamu mesti baca dia dengan baik. Apabila tanda positif tambah di depan tanda kurungan digugurkan, tanda bagi setiap sebutan dalam tanda kurungan tidak berubah. Apabila tanda negatif di dalam depan dalam tanda kurungan digugurkan, tanda setiap sebutan dalam tanda kurungan bertukar daripada positif kepada negatif, negatif kepada positif. Kamu boleh nampaklah. Jadi cikgu harap bagi kesabaran anda untuk belajar matematik. Baru kamu dapat lebih mudah. Cikgu hanya beritahu kamu, kalau kamu belajar bersungguh-sungguh, kamu akan rasanya belajar matematik akan jadi semakin mudah. Cikgu bukan cakap kosong dengan sini. Kerana cikgu pun ada banyak murid-murid dahulu, mereka sangat lemah dalam matematik. Kerana mereka sanggup dengar nasihat
belajar. Jadi itulah mereka boleh mencapai kejayaan kemudian. Okay? Lepas tu kita lihat. Jadi yang contoh hari ini cikgu tidak sentuh banyak. Cikgu harap nanti lebih masa cikgu sentuhkan contoh dalam buku kerja kamu. Okay? Okay, jadi ini adalah tentang darab. Sebenarnya ini kamu telah belajar dekat mana? Ini kamu telah belajar masa hari itu kita belajar tentang kuasa 2, punca kuasa 2, kuasa 3, punca kuasa 3. Ini dia. Sebenarnya dia berulang lagi. Okay? Okay? Jadi cikgu tak sentuh dekat ini tapi kita pergi lihat kepada hasil dia. Okay? Dekat sini apa sebenarnya kita nak belajar? Apakah hasil bagi pendarapan berulang ungkapan algebra? Kalau kita lihat A darab A, dia adalah A kuasa 2. A darab A darab A adalah A kuasa 3. Kalau A berulang kali darab N kali, dia adalah kuasa N. Ataupun nak cikgu bagi satu contoh lah. Cikgu bagi satu contoh. Okay, kalau A darab A darab A darab A darab A. Kamu rasanya ini A kuasa berapa? Ada berapa A dekat sini? Ada 1, 2, ada 1, ada 2, 3, 4, 5. Jadi ini adalah A kuasa 5. Ini adalah A kuasa 5. Jadi seterusnya kita pun boleh nampak satu fenomena dekat sini. Ini boleh digenerasikan kepada pendarapan berulang bagi ungkapan algebra. Kamu lihat, A tambah B darab dengan A tambah B. Ada 2 kali A tambah B kan? Jadi dia adalah A tambah B kuasa 2. Kalau dia ada 3, kuasa 3. Dia ada 4 kali, kuasa 4. Kalau dia ada N kali, dia kuasa N. Inilah perbezaan apabila kamu belajar matematik sampai peringkat sekolah menengah. Kamu akan belajar sesuatu benda, kita katakan, anggap. Katakan dia di sini adalah apa maksudnya kuasa N? N ini adalah bermaksudnya dia ulang sebanyak N kali. Dia ulang sebanyak N kali. Okay? Dia ulang sebanyak N kali, jadi dia kuasa N lah. Okay? Jadi murid-murid, jadi ini cikgu harap kamu boleh take note sendiri . Jadi sekarang kita terus lihat contoh 9. Okay, jadi kamu lihat di sini 4 kali kan? M kuasa 4. Ini 2 kali kan? S tambah 7 kuasa 2. Mesti di luar kurungan. Jadi ini adalah berapa kali? 3 kali. Itulah kuasa 3. Okay? Dia 3 kali, dia kuasa 3. Dia 2 kali, dia kuasa 2. Okay, jadi ini adalah pattern dia. Ini adalah cara dia. Kita nampaknya dalam matematik. Okay, jadi kalau kita lihat kepada contoh 10, okay, macam mana kita tuliskan setiap itu kepada yang berulang-ulang. Kalau 2, kita tulis 2 kali lah. Kalau 3, kita tulis 3 kali. Ada kamu nampak ada perbezaan? Dekat sini dia ada darab, tapi dekat sini dia tak ada darab. Okay, cikgu kena ingatkan kamu sekali. Ini dengan bentuk macam ni sama. Ini dia juga adalah darab. Okay, ini dia juga adalah maksudnya darab. Okay, darab ada 3 bentuk. Darab ada 3 bentuk, murid. Cikgu beritahu dekat sini. Darab ada 3 bentuk. Satunya kita katakan A darab B. Ini adalah darab. Satu lagi adalah A darab B. Ini bukan A perpuluhan B ya. Perpuluhan adalah dekat bawah. Ini adalah tengah-tengah di sini. Ini juga adalah darab. Tapi kamu tak belajar ini. Kamu tak belajar ini. Satu lagi darab adalah dia macam ni. A B.
B. Nah, ini AB juga A darab B. Kenapa di sini ada kurungan? Sebenarnya dia boleh ada kurungan. Kalau kamu nak lebih senang tengok, katakan A tambah 2 darab B darab sorry, padamkan dulu. Oke, tambah 2. Oke, lepas tu ini A tambah 2 darab B tambah 2. Oke, lepas tu ini adalah A tambah 2 B tambah 2. Oke, ingat ketiga-tiga ini masuknya adalah darab. That's why kamu akan nampak, dekat sini. Okay, that's why kamu akan nampak dekat sini. Di sini dia ada darab, dekat sini dia tak ada darab lah. Jadi, murid, ini adalah perbezaan dia. Okay, jadi cikgu padamkan. Okay, jadi kita lihat. Ini cikgu tak akan terangkan latihan ini, nanti kita terus bincangkan dalam buku kerja nanti. Okay. Lepas tu bagaimana anda mendarab dan membahagi ungkapan algebra. Jadi caranya, kalau kamu lihat dekat sini, dia adalah kembangkan dia. 3AB kuasa 2, 3AB kuasa 2, B 2 kali. 4A kuasa 3B, 4A 3 kali B. Lepas tu dia susun nombor darab dengan nombor, huruf yang sama darab dengan huruf yang sama. Jadi itu 12A kuasa 4, B kuasa 3. Boleh nampak? Ini adalah cara kalau dia adalah darab. Jadi macam mana cara kalau dia bahagi? Inilah cara dia bahagi. Okay. Jadi kalau kamu lihat dekat sini, mula-mula dia tuliskan semua di sini. Lepas tu dia permudahkan. Okay. Di sini dia bahagi 5, 20 bahagi 5, 4. Bawah pun bahagi 5. Potong satu atas, potong satu bawah. Potong satu atas, potong satu bawah. Sebenarnya macam mana ini 20 dengan 5 ini dipotong? Mungkin kamu ada kemuskilan dekat sini. Jadi cikgu buat satu contoh dekat sini lah. Okay. Sebenarnya 20 M kuasa 4 N kuasa 2 per 5 M kuasa 2 N kuasa 3. Dia adalah macam ni. Kalau kita 20 ini kita tukar dia kepada darab kan. Yang paling mudah sekali dia adalah 2 darab 2 darab 5. 2 darab 2 adalah 4. 4 darab 5 adalah berapa? Adalah 20. Lepas tu darab M, darab M, darab M, darab M, darab N, darab N. Lepas tu per 5 tak dapat uraikan sudah kan? Darab M, darab M, darab N, darab N, darab N. Jadi dekat sini macam mana kita cikgu tukarkan pen biru merah. Jadi dekat sini kita potong 5 dengan 5 potong. M satu atas, satu bawah. Satu atas, satu bawah. Lepas tu tidak ada M, kita tak boleh. N satu atas, satu bawah. Satu atas, satu bawah. That's why kamu nampak dekat sini. Di sini dia adalah 4. 2 darab 2, 4. Atas ada 2 N, bawah ada 1 N. Itulah jawapan akhirnya. Okay, jadi ini
Inilah pattern dia. Okay. Jadi dekat sini cikgu pun ambil gambar lah supaya kamu boleh rujuk nanti. Okay. Inilah apa yang berlaku. Apa yang berlaku. Okay, inilah apa yang berlaku. Okay, jadi cikgu padamkan supaya cikgu dapat sambung. Okay. Okay, kalau kita lihat macam mana kalau dia gabungkan darab dengan bahagi. Macam mana kalau dia gabungkan darab dengan bahagi. Okay, jadi kita lihat dekat sini. Dia memang dia tuliskan semua keluar. Mungkin dekat sini kamu susah nak nampak. Kalau untuk penyelesaian macam ni kamu susah nak nampak. Okay, jadi cikgu ajar kamu satu cara. Cikgu ajar kamu satu cara yang lebih mudah. Kita menyelesaikan dia satu demi satu. Okay. Katakan sekejap. Okay. 2S Y sorry, ikut tersalah. Okay. 21 SY 21 SY darab dengan 6S bahagi dengan 14 Y kuasa 3Z. Okey, jadi mula-mula cikgu selesaikan bahagian darab ni dahulu. Cikgu selesaikan sini dahulu. Yang belakang itu cikgu tinggalkan dia. Tapi cikgu tinggalkan dia, cikgu bukan bermaksudnya cikgu tidak tuliskan dia. Kamu lihat. 21 SY ada 21 darab S darab Y darab 6 darab X. Lepas tu belakang masih lagi kita bahagi 14 Y kuasa 3 Z. Lepas tu yang depan ini saya susun kembali. 21 darab dengan 6 darab dengan X darab dengan S darab dengan Y. Lepas tu bahagi dengan 14 Y kuasa 3 Z. Okay? Jadi saya selesaikan yang depan ni dulu. 21 darab dengan 6 sama dengan 126 S kuasa 2 Y. S kuasa 2Y. Lepas tu bahagi dengan 14 Y kuasa 3 Z. Jadi ini adalah dia. Jadi kalau kamu lihat, sekarang saya telah selesaikan bahagian yang darab tu. Saya telah selesaikan bahagian darab tu. Barulah saya ubahkan dia kepada cara pecahan untuk bahagi. Jadi 126 ni, 126 ni saya darab dengan S, darab dengan S, darab dengan Y. Lepas tu per 14 darab dengan Y, darab dengan Y, darab dengan Y. Kenapa darab 3 kali? Kerana kuasa 3. Lepas tu darab dengan Z. Jadi dekat sini kita permudahkan. Dia akan jadi 9. Ini akan jadi 1. Jadi Y dengan Y saya potong 1 sahaja. Kenapa? Kerana atas hanya 1 saja. Jadi tes Y akhirnya jawapan adalah 9. S ada 2. Jadi S kuasa 2. Y sudah tak ada. Jadi tak perlu tulis. Bawahnya 1, tapi Y ada 2, jadi Y kuasa 2 Z. Jadi inilah jawapannya. Jadi mula-mula saya memang akan selesaikan
saya akan selesaikan bahagian yang darab sahaja dahulu. Kalau kamu lihat. Okey. Saya selesaikan bahagian depan dahulu. Lepas itu, baru saya bagi bahagi. Ini adalah cara kita menggunakan satu demi satu lah. Ini adalah menggunakan cara satu demi satu. Boleh juga kamu gunakan cara seperti dalam buku teks ini. Dia sekali kurs. Tak ada masalah. Kalau kamu boleh faham, tiada masalah. Kalau kamu boleh faham, dia tidak akan jadi masalah. Okay? Jadi, cikgu harap cara kamu belajar matematik ini, kamu perlu satu peringkat demi satu peringkat kamu belajar. Jangan terlalu macam nak cepat. Okay? Perlahan-lahan. Tak ada orang akan salahkan kamu. Kenapa? Kerana kamu memang belajar. Jadi bila kita belajar sesuatu benda itu, memang kita mengambil masa. Cikgu mengakui. Memang mengambil masa. Jadi kamu jangan terlalu risau. Kamu jangan terlalu risau dengan perkembangan kamu. Okay? Ada apa-apa, kamu boleh cari cikgu. Kamu boleh cari cikgu. Okay, cikgu cuba padamkan supaya kita dapat teruskan. Okay, jadi sebenarnya kita pun sudah habis. Dalam buku teks lah. Dalam buku teks kita sudah habis. Kalau kamu lihat muka surat seterusnya, terus latihan sudah. Jadi, sekarang cikgu nak buka buku kerja anda. Cikgu lupa buka awal-awal tadi. Okay, dalam buku kerja, cikgu nak kamu lihat kepada muka surat 30. Okay, 30. Jangan risau, cikgu akan bimbing kamu. Okay, cikgu akan bimbing kamu menjawab. Okay, muka surat 30. Kita lihat muka surat 30 dahulu. Okay. Jadi, 5P dan P. Ini sangat senang kan? Okay. Cikgu cuba. Okay. 5P tambah P. Jadi, P tambah P jadi sama dengan 6P. Tak susah kan? Lepas tu, soalan 2. Soalan 2 ini kamu mesti selesaikan yang ini dulu. Mesti selesaikan kurungan dulu. Jadi dekat sini, kamu kena lihatlah positif, negatif. Jadi, kita selesaikan sini. Yang depan tak ada berubah, kita saling. Negatif 14A tambah negatif akan jadi tolak 21A. Jadi, negatif 214. Tengok A ini sudah sama, jadi kita gabungkan dua ini. Negatif 14 tolak 21 sama dengan negatif 35A. Negatif 35A. Boleh? Ada masalah? Cuba. Jadi kita cikgu bimbingkan untuk soalan 3. Soalan 3, depan itu tak ada apa-apa tapi kita nak selesaikan yang belakang yang tempat ini. Jadi yang depan tak ada apa-apa, kita saling saja dahulu. Negatif 1/3 S. Lepas tu negatif positif tambah 2X. Jadi macam mana? Jadi di sini adalah pecahan, ini bukan pecahan kan? Jadi cara yang paling baik adalah kita jadikan belakang ini juga kepada pecahan. Jadi 2 ini sebenarnya dia adalah 2/1. Jadi kalau saya nak samakan bawah adalah 3, saya kena darab dengan 3. Jadi 2 pun saya kena darab dengan 3. Jadi dia akan macam ni. Negatif 1/3 S tambah 6/3 X. Jadi bawahnya sudah sama,
Jadi negatif 1 tambah 6, jadi dia adalah 5 per 3 X. Dia adalah 5 per 3 X. Okay, boleh? Lepas tu yang ini soalan 4. Soalan 4 memang cikgu bimbing sajalah sekarang. Tengok yang ini tak ada kurungan sudah kan? Jadi kita kena susun balik. Jadi negatif Q, Q yang sama kan? Saya bawa dia ke depan, tolak 24 Q, tolak 9A, tolak 23A. Jadi kamu cuba sendiri. Kamu cuba sendiri. Macam mana dengan soalan 5? Soalan 5 sama seperti yang atas kerana dia ada kurungan kan? Jadi saya kena selesaikan ini dahulu sebelum saya susun. Jadi 32V tolak 12W tolak 19V, negatif positif 6W. Jadi lepas tu saya susun kembali 32V tolak 19V tolak 12W tambah 6W. Jadi jawapan ini kamu cuba buat sendiri. Jadi sama juga dengan soalan 6. Sama juga soalan 6, dia tak ada kurungan, tapi di sini ada berapa jenis huruf. Ada T, ada W, jenis yang kedua. S adalah yang ketiga. Jadi, digunakan kamu cuba buat sendiri ini. Kamu cuba buat sendiri ini. Mula-mula, langkah pertama dekat sini adalah susun semula. Lepas itu, langkah yang terakhir adalah tambah tolak. Tambah tolak. Boleh? Jadi untuk soalan 6 ni, cikgu harap kamu sendiri buat. Cikgu harap cikgu boleh nampak jawapan betul nanti yang kamu hantar. Jadi cikgu ambil gambar supaya kamu boleh rujuk nanti lagi. Jangan risau. Kamu boleh rujuk dalam YouTube yang cikgu upload ataupun kamu boleh rujuk yang cikgu kongsikan ini pun boleh nanti. Jadi dekat sini cikgu padamkan dia dahulu supaya dapat teruskan. Kita lihat soalan nombor 7. Soalan nombor 7 ini semua kurungan sudah. Jadi cikgu pun akan tunjuklah, jangan risau. Cikgu juga akan tunjuk. Cikgu tunjuk 3 soalan dan kamu buat 3 soalan sendiri. Cikgu harap kamu buat 3 soalan sendiri. Cikgu cuba selesaikan soalan 7, 11 dengan 12. Kamu buat soalan 8, 9, 10 nanti. Jadi kita lihat soalan 7 dahulu. Sekejap. Tidak dapat. Kita lihat soalan 7 dahulu. Mula-mula seperti apa yang cikgu kata, kita hilangkan kurungan. Jadi ini positif. 13W tambah 10X. Lepas tu positif, negatif. Bukan positif. Positif, negatif adalah negatif.
Jangan seperti cikgu sekejap sudah careless. Tak boleh careless. Positif, negatif, negatif 5W. Positif, negatif, negatif 3 X. Lepas tu kita susun semula. Okey, 13W tolak 5W, tolak 5W. Seperti apa yang cikgu kata. Tolak di depan ini pindah bersama-sama. Lepas tu ini tambah 10S tolak 3X. Jadi 13 tolak 5 adalah 8W. Tambah 10 tolak 3 adalah 7X. Okey, adalah 7X. Jadi untuk soalan 8, 9, 10 kamu boleh cuba sendiri. Cikgu ambil gambar untuk yang soalan nombor 7 ini. Supaya kamu ada rujukan nanti. Okay. Kadang-kadang cikgu tidak akan lagi terangkan ini adalah apa. Kalau cikgu letak dalam, kongsikan dalam grup. Kamu sendiri pergi cari adalah nombor soalan mana. Okay. Kerana hanya 2 muka surat. Takkan dalam 2 muka surat ada 10 soalan 7? Tidak kan? Okay. Lepas tu cikgu kena padangkan sini supaya cikgu boleh scroll ke bawah untuk menyelesaikan soalan 11 dengan 12. Okey. Jadi cikgu ada ruang yang lebih besar untuk menyelesaikan. Okey. Wah, satu soalan yang sangat mencabar. Okey, jadi kita lihat soalan 11 dahulu. Okey. Positif. Kita hilangkan kurungan dahulu. Positif, positif. Jadi 0.9 F. Tolak 2.1 G. Tambah 3.2 H. Okey. Ingat. Darab ke dalam juga. Okay. Negatif, positif, negatif. 1/3 F. Negatif, negatif, positif. 7.5 G. Negatif, negatif, positif juga. 3.3 H. 3.3 H. Jadi, lepas tu saya susun semula F, G, H. Jadi, sama 0.9 F. 0.9 F. Tengok. Tolak 1.3 F. Lepas tu, tolak 2.1 G. Tambah 7.5 G. Lepas tu, tambah 3.2 H tambah 3.3 H. Nampak di sini? Okay. Tolak dekat sini kerana di sini dia adalah tolak. Ingat, bila kita ambil, kita memang ambil bersama dengan depan dia. Okay, ingat. Jangan lupa. Okay, lepas tu kita selesaikan. Jadi, 0.9 tolak dengan 1.3. Kalau kamu tak mahir, kamu boleh guna kalkulator. Adalah sama dengan negatif 0.4 F. Okay, 0.4 F. Lepas tu, tolak 2.1 tambah 7.5 dia akan jadi tambah. Okay. Kalau tak percaya, kamu tekan dalam kalkulator. Tolak 2.1 tambah 7.5 berapa? Dia adalah sama dengan tambah 5.4. Okay, 5.4 G. Lepas tu tambah 6.5 H. 6.5 H. Okay. Lepas tu kita lihat soalan 12.
Cikgu pun rasanya macam ini susah kan. Tak apa, kita cuba. Jadi kita lihat soalan 12. Yang ini positif senang sajalah. Macam tadi dalam buku test kita kata kita saling semualah. Tambah 4J tolak 5K. Lepas tu tambah, jadi ini pun sama lah. Ini pun sama. Tambah 4H tolak 1/5J kerana tambah darab ke dalam semua masih sama. Ini pun sama. Jadi tambah H tolak 4/5J tambah 3K. Jadi sekarang saya kumpulkan H dengan H, J dengan J, K dengan K. Jadi 3H tambah 4H tambah H. Nampak? 3H tambah. Lepas tu J tambah, tak tolak. Jadi tambah 4J tolak 1/5J tolak 4/5J. Lepas tu K tolak 5K tambah 2K tambah 3K. Jadi dekat sini cikgu perlu panduan kalkulator supaya kamu lebih jelas. Supaya kamu lebih jelas. Cikgu keluarkan kalkulator dahulu. Tunggu sekejap. Kalau kalkulator sudah keluar. Jadi sekarang kita lihat. Yang ini 3H tambah 4 tambah H tak ada masalah. 3H tambah 4H. Di sini dia akan jadi 3 tambah 4, 7 tambah 1. Ini jadi 8H. Ini tak ada masalah. Lepas tu macam mana dengan 4 tolak, yang dekat sini, macam mana dengan yang ini? Jadi sekarang cikgu dengan menggunakan bantuan kalkulator. 4 tolak pecahan 1/5. Tekan ke kanan lagi. Tolak 4/5. 4/5. Jadi berapa dia? Dia adalah 3. Jadi 8H tambah dengan 3J. Lepas tu yang belakang ini, kamu nampaknya adalah tolak 5 tambah 2 tambah 3 kan? Jadi kita pun guna kalkulator. Tolak 5 tambah 2 tambah 3. Sama dengan berapa? Sifar, kosong. Jadi bermaksudnya dia kosong lah. Jadi jawapan untuk soalan ini 8H tambah 3J sajalah. Jadi itulah jawapan untuk soalan ini. Jadi kenapa? Kerana cikgu guna pen hijau lah. Kenapa? Kerana hasil ini adalah sifar, kosong. So that's why jawapan akhirnya dekat sini adalah 8 tambah 3Y. Boleh? Inilah kenapa jawapan akhirnya adalah 8H tambah 3Y. Jadi cikgu ambil gambar supaya kamu boleh tunjuk.
Jadi kalau nak lebih jelas, memang rujuk balik YouTube yang cikgu uploadkan itu paling jelas lah. Jadi lepas tu cikgu padam. Kita pergi muka surat seterusnya. Ini adalah darab. Darab ini cikgu rasanya dia paling senang lah. Tapi cikgu akan tunjukkan juga. Cikgu juga akan tunjukkan. Sebenarnya untuk yang ini, kamu nampak dia semua sama kan? Sebenarnya dia adalah 3 darab 3, 9. Jadi kalau kamu mesti tuliskan dia keluar, kamu pun boleh tulis macam ni. 3 darab M darab V darab 3 darab M darab V. Lepas tu kamu susun kembali 3 darab 3 darab M darab M darab V darab V. Jadi adalah sama dengan 9 M kuasa 2 V kuasa 2. Jadi kalau kamu sudah mahir, kamu langkah ini boleh tiada. Langkah ini boleh tiada. Terus bagi jawapan. Macam soalan 2, soalan 3, soalan 2, soalan 3, soalan 4 kan? Sama saja. Boleh? Jadi kamu cuba macam soalan 2. Cikgu boleh bagi jawapan terus. 1/4 P kuasa 2. Itu jawapan dia. Kenapa? 1/2 darab 1/2, 1/4. P darab P, P kuasa 2. Lepas tu kita lihat soalan 5. Soalan 5 macam mana? Soalan 5 dia kena darab ke dalam. Jadi mula-mula negatif. 3 darab dengan 0.9 adalah 2.7 M. Lepas tu negatif, positif. 3 darab dengan 1/5 sama dengan 4.5. Jadi inilah jawapan akhirnya. Jadi sama juga dengan soalan 6. Cikgu harap kamu cuba sendiri. Boleh? Cikgu nak kamu cuba soalan 4 itu sendiri. Jangan risau, cikgu ambil gambar juga. Cikgu juga akan ambil gambar supaya kamu boleh rujuk nanti. Ini dekat muka surat 31 Ini dekat muka surat 31. Cikgu padamkan. Belum padamkan lagi. Ini kita pergi kepada latihan yang terakhir. Yang ini cikgu buat 3 contoh sahaja. Di sini dia adalah gabungan tambah, tolak, darab, bahagi. Jadi kamu cuba dengan berhati-hati nanti. Cikgu tunjukkan 3 contoh sahajalah. Cikgu cuba soalan 8. Jadi soalan 8 saya kena darab dia ke dalam. Kerana ada kurungan kan. Jadi 1/4 darab dengan 6 jadi sama dengan 6/4 Y. Tambah dengan 13/4. Jadi 1/4 darab 13/4. Dan ini boleh dipermudahkan. Jadi sama dengan 3/2 Y tambah dengan 13/4. Jadi ini adalah dia. Tapi kalau kamu memang nak permudahkan dia lagi, memang sampai akhirnya jawapannya adalah sama dengan 1/2 Y tambah dengan 3/1/4. Kalau kamu tekan dalam kalkulator lah. Kalau kamu tekan dalam kalkulator, kamu memang dapat macam itu. Macam mana? Cikgu tunjukkan.
3/2. Okay. Macam mana nak dapat macam itu? Kamu shift, tekan ni. 1/2. Okay, kita cuba lagi 13/4. 13/4 sama dengan shift ST ni. 3/1/4. Ini adalah cara dia. Okay. Jadi dekat sini cikgu ambil gambar lah supaya kamu nampak. Untuk soalan ini adalah untuk soalan 8. Okay, ini adalah untuk soalan 8. Okay, supaya kamu boleh rujuk nanti. Okay. Nak cikgu tunjuk lagi mana satu? Cikgu rasa cikgu tunjukkan soalan nombor 12 dengan nombor 14 lah. Okay. Okay. Soalan nombor 12. Okay. Soalan nombor 12 adalah 72A tambah 13A. Lepas tu bahagi dengan 5A. Ini senang saja. Okay. Kita selesaikan atas dulu. 72 tambah 13 adalah sama dengan 85A per 5A. Jadi sebenarnya kalau kita tuliskan macam dalam buku test tu, dia taraf dengan A, 5 taraf dengan A. Jadi A dengan ini dia boleh dihapuskan. Lepas tu 5, 1, 5, 5 darab dengan 1, 17. Okey, jadi jawapan akhir ini adalah sama dengan 17. Okay, sebenarnya sangat senang untuk soalan dekat muka surat 31 ini ya. Dan kita cuba dengan soalan 14. Okey, 20S tolak 1/2S. Jadi saya jadikan dia sama. Darab 2, darab 2. Jadi saya boleh dapati dia adalah 40/2S tolak dengan 1/2S bahagi dengan 2. Jadi dia sama dengan apa? Okey, sama dengan 39/2S bahagi 2. Jadi macam mana? Jadi macam mana kita selesaikan sebegini? Jadi caranya adalah saya cuba tukarkan 39/2 itu kepada titik perpuluhan supaya lebih senang. Jadi dia sama dengan 19.5S bahagi dengan 2. Jadi sama dengan jadi dekat sini kita gunakan kalkulator lah. Kita gunakan kalkulator. Okay. 19.5 per 2. Dia adalah sama dengan 39/4. Okay. Ataupun kalau saya tukar dia kepada ini. Okay. Dia adalah 9. Dia adalah 9/3/4 X. Okay, ingat S ini dia memang ada dekat sana. Jadi dia adalah sangat mudah. Okay, jadi untuk bahagian ini cikgu juga ambil gambar. Okay, supaya kamu boleh rujuk nanti. Okay. Jadi ini saja kita sampai hari ini. Latihan yang kamu perlu buat hari ini adalah muka surat 30 dengan 31 semua. Dengan ini kita habis bab ini. Kalau ada apa-apa masalah, cikgu harap kamu boleh tanya cikgu.
bila masa. Cikgu memang akan cuba untuk menjawab kamu. Jadi kalau tidak ada masalah, kita sampai sini saja hari ini. Ada soalan nak tanya? Ada cikgu. Okey, okey. Jadi kita sampai sini sajalah. Bye bye. Terima kasih cikgu. Ya.